أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita memulakan sesi perkongsian kita pagi ini dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua sihat sejahtera dan bertambah semangat untuk terus menguasai ilmu Al-Quran, kerana nampaknya negara ini memerlukan masyarakat yang memahami Al-Quran akan masa akan datang ni, untuk mentadbir negara yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi ini akan menjadi penggerak kepada pemahaman Al-Quran. Bukan maknanya Quran itu kita baca untuk khatam saja, tapi Quran itu untuk kita fahami dan hayati dalam kehidupan kita, dan Allah suruh kita menggunakan akal, fikiran untuk memahami dan menterjemahkan dia di dalam kehidupan kita. Okey, kita akan teruskan perkongsian dengan ayat-ayat yang kita ingin kongsikan pagi ini, iaitu ayat 16-22, bermakna surah 16 iaitu surah An-Nahlu, surah The Beast, iaitu lebah, lebah ayat yang ke-22. Hari Jumaat kita telah pun membuat pembetulan kepada penulisan ayat-ayat Al-Quran tu. Kalau tuan-tuan menggunakan korpus ni untuk melihat penulisannya yang baik, iaitu mengikut Resam Osmani. Jadi tuan-tuan kena pergi bahagian bahagian word by word ni, di situ setiap kalimah akan dikupaskan mengikut konteks ayat tu. So inilah ayat yang kita bincangkan, iaitu ilahukum ilahun wahid allazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. So kita masukkan kawan-kawan kita yang tengah masuk join kita sekarang ni. Okey, ayat ni adalah dari unjuran daripada perkongsian dalam senarai. Kalau kita tengok senarainya ialah di sinilah, iaitu 16-22-1, iaitu ilahukum, dan kita perlu bincangkan dia dalam konteks ayat inilah, ilahukum ilahun wahid fallazina la yu'minu nabil akhirati qulubuhum munkiratun. So kalau kita tengok daripada sini, tuan-tuan boleh lihat beberapa tempat yang perlu diperbetulkan penulisannya. Pertama sekali di sinilah, hamzah kecil tu perlu diubahkan supaya dia berada selepas huruf lam. Ni penulisan ni kalau kita tengok ni seolah-olah satu tempat ni ada 3 huruf ni. Satu huruf lam, satu huruf ha dan satu huruf alif. Tiga dalam satu ni. Sepatutnya tiap-tiap satu tempat tu hanya satu huruf saja. Satu huruf je. Termasuklah huruf alif tu kena pindahkan dia. Jadi ha lam ni kena selepas alif.
Ya, kalau tuan-tuan tengok sini kan dia sangat mengelirukan ya. Ya, kalau saya highlightkan kat sini, sebab itulah penulisan sekarang ni banyak di bentuk mengikut resam Osmani ya. Kalau tukar ke warna biru lagi nampaklah ya yang ni. Ya, maknanya apa? 3 huruf dalam satu tempat, huruf alif, huruf lam, huruf ha. Ya, sedangkan kalau kita tengok penulisan yang sebenarnya di sini tadi, cuba kita tengok ada di sini tak? So kita yang mungkiratun, kita ambil sini ya. Ayat 16 pun yang ni kita tengok di sini. Nah, tu dia ya. Ini penulisan yang betul ya. Lam diikuti dengan alif kecil dan diikuti dengan ha. Itu cara mengejanya dan cara menulis ya. So dalam pembelajaran kita yang dibawa oleh QHS Academy ni, tuan-tuan dilatih ya, bukan saja mengenal tapi juga mengejanya dan menulisnya ya. Kalau belum cekap lagi menulis dan mengeja, masih lagi tak cukup ya, dia tak kemas ya. Kena kemaskan dia dengan menulis dan mengejanya. Gunakan leksi logos ni untuk praktis ya. Praktiskan menulis, buat penulisan yang betul. Okey. Yang sini pun perlu dibetulkan ialah alif kecil ni perlu diletakkan selepas lam ya. Tanwin ni perlu diperbetulkan dengan menukarnya kepada tanwin yang tidak selari ya. Begitu juga sini, ini sepatutnya tanwin yang tidak selari ya. Okey. Fallazi, yang ini bukannya alif tapi ini adalah hamzah wasal ya. Hamzah wasal. La yu'minuna, la yu'minuna bil, sekali lagi ini hamzah wasal ya, dan alif ni adalah sebenarnya hamzah yang diikuti dengan alif ya, hamzah qata' yang diikuti dengan alif. Nah ya, bukannya tanda panjang. Tanda panjang ni ialah penulisan lama, dia panggilkan resam imla. Qulubuhum, mim yang sukun sekarang ni bertemu dengan mim, jadi membabitkan hukum idgham mislain. Jadi mim ni adalah dimasukkan kepada mim yang kedua. Jadi mim yang pertama ni dihilangkan sukunnya dan mim yang kedua ni ditandakan dengan tasydid ya, tasydid. Sebab berlaku idgham kamil ya. Berlaku idgham kamil, bila kita tengok ada tasydid itu tanda kepada idgham kamil ya, idgham yang sempurna, disebabkan dia dua kalimah yang sama. Jadi kemasukan mim pertama ke dalam mim yang kedua tu berlaku secara sempurna ya. So bila cara sempurna apa berlaku? Mim yang pertama tu tidak lagi dibacakan dia ya, tidak lagi dibacakan dia kerana dia mengambil kemasukan ataupun dipanggilkan idgham yang sempurna ya. Dan hendaklah dia dibaca dengan dengung tu dibacakan sepanjang 2 hingga 3 harakat ya, kerana dia sudah mengambil dengung yang aula. Mungkiratun, nun ni yang sukun bertemu nekah membabitkan huruf ikhfa, jadi nun tidak ditandakan sukunnya ya. So sukunnya dihilangkan dalam tulisan ya. Tidak bermakna dia nun bukannya nun sakinah, tidak, dia masih lagi nun sakinah ya, tapi tanda saja dihilangkan dalam tulisan menunjukkan nun ni disembunyikan ya, disembunyikan dalam huruf kaf. Yang ini tadi dimasukkan. Ada dua konsep yang berbeza. Satu dimasukkan yang dipanggilkan idgham, yang ni ialah disembunyikan
dinamakan ikhfa, ya, ikhfa dalam konteks konteks tajwid. Okey, so sekarang ni kita cuba mengenal kalimah ni supaya kita boleh memberi erti kepada kalimah dan seterusnya memberi erti kepada ayat-ayat itu, ya. Saya rasa ilah hukum kita sudah buat sebelum ni, pembentukan kalimah dia termasuklah ilahun. Ya, yang kita mahu fahami sekarang ni ialah pertalian di antara kalimah-kalimah ni ialah apa? Ilah hukum adalah idhafah. Ya, idhafah yang bermula dengan ilahu tu asalnya ialah ilahun, tetapi sebab dia sudah bergabung dengan kum, dia menjadi idhafah. Ilahu tu ialah mubtada', ya. Apabila dia sudah bergabung dengan kum, jadi keseluruhan ilah hukum ni kita panggilkan dia mubtada'. Sebab apa? Sebab idhafah, dia tidak boleh dipisahkan, ya. So bila dia sudah diidhafahkan, so kita kira kalimah yang pertama ilah hukum tu sebagai idhafah yang mengambil mengambil i'rab yang marfu', ya, marfu'. Jadi bila dia marfu' mubtada', dia ada khabar dia. Khabar dia ialah ilahun, ya. So ilahun adalah khabar kepada ilahukum, ya. So apakah khabar? Khabar ialah salah satu daripada sifat, ya, salah satu daripada cara untuk menerangkan, ya, kalimah mubtada', ya. Mubtada' boleh diterangkan dalam bentuk khabar, ya. Untuk menerangkannya dia boleh jadi dalam bentuk khabar. Secara amnya dia adalah sifat, ya, sifat. Dan sifat ni boleh digunakan dalam berbagai-bagai bentuk, ya. Sifat apa dia? Untuk peneranganlah sifat, ya. Kepada sesuatu perkataan itu dia mengambil berbagai-bagai pertalian ataupun cara ataupun kaedah, ya. Kaedah yang paling utamanya ataupun paling selalu kita jumpa ialah sifah wal mausuf. Itu satu cara nak menerangkan sesuatu kalimah. Kadang-kadang dia tidak boleh mengambil bentuk as-sifah wal mausuf, dia akan mengambil bentuk khabar. Ya, khabar kepada sesuatu perkataan itu, ya. Perkataan itu boleh jadi dalam bentuk mubtada', maka disifatkannya dalam bentuk khabar, ya. Kadang-kadang sifat juga mengambil bentuk dalam bentuk isim fa'il, ya. So isim fa'il pun boleh jadi khabar, boleh jadi sifat kepada sesuatu kalimah, ya. So tapi kita tidaklah panggil kalimah tu sebagai mausuf, ya. Kita mengatakan dia hanya isim fa'il, dan peranan dia adalah isim sifat, atau peranan dia ialah mensifatkan, ya, iaitu menerangkan sesuatu kalimah itu, ya. Dan isim sifat kadang-kadang juga boleh berlaku dalam bentuk fa'lun, ya. Jangan terperanjat, ya. Kadang-kadang kita jumpa juga dia berlaku dalam bentuk fa'lun untuk mensifatkan sesuatu kalimah tu, ya. So dia boleh juga dari bentuk fa'lun. Okey. Okey, dalam pembentukan kalimah saya rasa kita yang ni tidak ada masalah. Mungkin saya kongsi dengan tuan-tuan yang ini sajalah yu'minuna. Sebenarnya kita sebelum ni dah jumpa, ya, tapi
Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti program ni, mungkin boleh bermanfaat ya daripada pembentukan kalimah ya, sebab pembentukan kalimah ni ialah satu faedah yang dibangunkan oleh QHH Academy untuk meneliti ya setiap perspektif ya, macam mana, apakah kalimah tu ya, bila kita membangunkannya daripada proses pembangunan kalimah, kita akan lebih yakin ya, lebih kenal dan lebih yakin apa yang kita bincangkan ya kepada kalimah itu ya. So saya ambil la yu'minu bermakna kita mengupaskan yu'minuna ni ya, sebab lam ni adalah lam nafiah. La nafiah, dia tidak ada pembentukan kalimah. So yang yang perlu dibuatkan pembentukan kalimah ni ialah yu'minuna ya. Tetapi la yu'minu ni tuan-tuan kena baca sekali ya. Jangan pisahkan. Jadi bermakna selepas kita membentuk kalimah yu'minunu ni, kita kena tambah balik la ni ya, supaya dia menjadi satu ayat yang tepat ya kepada maknanya, iaitu mereka semua itu sentiasa tidak beriman. Okey, kita tengok masa kita ada lebih kurang dalam 13 minit ya. Okey, saya ambil yu'minuna ni bawa ke Leksi Logos untuk memperkenalkan dia, dan kita akan buat pembentukan kalimah ya. So daripada sini ya, daripada sini tuan-tuan kena belajar mengeluarkan maklumat ya, mengeluarkan maklumat daripada kalimah itu ya, keluarkan satu-satu supaya kita boleh kenal dia ya. So yang pertama sekali maklumat yang kita kena lihat apa dia ialah mana. okey, satu amanah ya. Okey, bagus. Okey, kalau amanah saya catatkan yang mana tuan-tuan beritahu, saya catatkan dulu ya. Dia bukan amanah tapi Aminah. Okey, okey, sebelum itu ialah apa? Huruf Aminah. akar. Sebelum tu 3 huruf akar dulu ya. 3 huruf akar Alif, dia mim, ialah nun. yang mana? Alif mim Mim, nun. Okey, mana datang alif tu? Mana daripada situ mana kita nak kenal alif? Hamzah. Hamzah. Betul, Hamzah ya. Hmm. Hamzah ni ialah satu huruf di dalam kalimah yang dibangunkan daripada huruf alif. Ya. Hamzah tidak ada di dalam kata dasar. Hamzah adalah terbitan daripada alif. Dan maknanya kalau kita tengok Hamzah di dalam kalimah, bermakna dia adalah terbitan daripada alif. Huruf akar alif. Huruf akar alif ya. Jadi itu pertama, ini alif, lepas tu mim, ya, jelas tak ada masalah, dan nun. Nun. Ya. So bermakna ya dengan waw nun ni kita sudah mengenal ya. Ya dengan waw nun ni untuk fi'il mudhari' dia adalah fa'il. Kan ya. So ya dengan waw nun ni ya, so dia bukannya huruf akar. Jadi kita boleh keluarkan dia daripada senarai huruf akar sebab dia adalah fa'il. Fa'il bukannya huruf akar. Fa'il adalah komponen tambahan kepada kata dasar dia ya, kata pokok ataupun kata dasar dia ialah yang 3 ni dia. Jadi alif, mim, nun. So, nak tanya, kalau macam Hamzah tu, alif tu nak sebut alif ke nak sebut Hamzah? Kalau kata akar. Semula? Kata akar tu kan? Dia bukannya Hamzah, alif. Oh, kita kena sebut alif lah. Memang dia alif, bukannya Hamzah. Ya, kalau kita jumpa Hamzah dalam kalimah, bermakna kata dasar dia ialah alif, bukannya Hamzah. Okey.
Jadi kita mulakan dengan alif, kata huruf akar itu alif, mim, nun ya. Alif, mim dan nun. 3 huruf akar dia. Kita kena asingkan dia supaya dia tidak bergabung. Sebab huruf akar tidak bergabung. So kita padamkan dulu yang ini. Clear drawing, okay. Itu alif, mim, nun ya. Kemudian dia mengambil perlu dibentukkan kata dasar ya. Kalau tidak membentuk kata dasar, proses pembentukan kalimah tu akan tak sempurna ya, tak kemas. Sebab akhirnya bila kita nak membentuk kalimah tu, kita boleh memberi makna kepada dia. So dan bermakna itu adalah bergantung kepada kata dasar ya. So kata, sebab 3 huruf akar dia tidak ada makna lagi, dia hanya huruf saja. Alif tak ada makna, min tak ada makna, nun tak ada makna ya. Jadi alif dengan min dengan nun tu, tiga-tiga tu tidak memberi makna apa-apa. Dia hanya nak beritahu kita inilah huruf akar kepada kalimah yu'minuna sahaja. So macam mana nak memulakan mendapatkan makna ialah dia perlu ditukarkan kepada satu perkataan, barulah ada makna. Huruf tak ada makna. Ya, so perkataan ni dibentuk daripada mencantumkan ataupun menggabungkan ketiga-tiga tu ya. Tetapi alif adalah huruf illah. Huruf illah dia berubah di dalam pembentukan kalimah ya. Bila membentuk kalimah, alif akan berubah kepada hamzah qata' ya. Ketika tu hamzah yang berkaki alif ya, dan kita bariskan dia ya. So bila kalimah dia sudah ada baris dia, itu alif baris atas ya. Dan mim ni kita gabungkan dengan alif ya. Dan mim ni kita baris ya. Dia mengambil acuan fa'ila, bukannya fa'ala ataupun fa'ula ya. Macam mana kita nak mengenal ni, tuan-tuan pergi boleh ke bahagian Quranic Dictionary ataupun bahagian dictionary lah ya. So dia membabitkan pencarian dia di dalam, sama dalam korpus ni ada Quranic Dictionary ya, di mana itu kalau tuan nak lihat di sinilah ya. Di menu ni ada Quranic Dictionary ni ya. Kalau situ pun tuan-tuan tak dapat cari di mana? Cari di dalam lexicon ya, yang ni. Kalau kita tekan Quranic Dictionary ni, dia akan bagi panduan kita kepada Classical Arabic Dictionary, iaitu lexicon ya. Kalau saya tekan sini, tuan-tuan lihat kan. So di bawah ni ni ada ya, Lin Lexicon Classical Arabic Dictionary ya. Situ untuk mencari ya kalimah kata dasar Aminah tadi ya. Okey. So yang ini disambungkan, min mengambil baris bawah dan nun mengambil baris atas ya. Aminah itu sudah menjadi kata dasar. So kita terangkan dia, ini adalah kata dasar. Ketikkan sikit. Dasar di dal alif sim ro. Bila kata dasar sudah ada makna lah ya. Kita bracketkan untuk makna. Ataupun kita gunakan colon juga, sebab bracket tu kita nak gunakan untuk kata
acuan, ya. Aminah kata dasar bermakna apa? Percaya. So, percaya kita kena pergi ke Jawi, ya, sebab Arab tidak ada ca. So kena ambil leksilogoh yang Jawi di sini. Ya, tuan-tuan tekan di sini ada Jawi, ya. Cari Jawi sini. Yang ini. Mana dia J, K. Ni Jawi ni, tekan Jawi. So kita akan dapat keyboard yang Jawi. Kita boleh menulis percaya. Ya. Fa, ro, ca. Ini ada ca. Alif, ya. Itu percaya. Kopikan dia. Bawa ke yang tadi. Itu makna kepada kata dasar, ya. Aminah bermakna percaya. Okey, dia adalah kata asas, ya. Dia tidak ada perlaku, dia tidak ada masa, ya. Sama ada sentiasa percaya, dia percaya tidak ada lagi, ya. Dia tidak ada, sentiasa pun belum ada. Maknanya elemen pelaku dan elemen masa belum ada. Dia hanya elemen perbuatan sahaja yang asas, iaitu percaya, ya. Kemudian barulah kita gunakan acuan yang tertentu untuk membentuk kalimah yu'minuna, ya. So bermakna untuk memilih acuan ni kita kena kenal kalimah ni, apakah jenis dia, ya. Daripada tanda-tanda tu, ya, kita kena kita kena terangkan dia di sini, ya. Buat penerangan kepada kalimah tu dengan menggunakan tanda-tanda yang ada, ya, iaitu daripada huruf dan juga baris-barisnya, ya. Okey, cuba lihat apakah tanda-tanda yang kita boleh guna untuk mengenalkan kalimah ni. Ya, itu pertama sekali dia bermula dengan ya. Ya, ya kita tahu itu adalah fi'il mudhari', ya, mudhari'. Ya, lepas tu dia baris hadapan. So bermakna kalau dia ya tu baris hadapan, dia bukannya wazan 1, ya. Bukannya wazan 5, 6, 7, 8 sampai 10, bukan, ya. Ya, baris hadapan dia ada 3 choice saja. Sama ada dia wazan kedua, ataupun wazan ketiga, ataupun wazan keempat. Itu, ya. So dia fi'il mudhari' betul, tetapi dia adalah wazan yang mana satu, ya. So dia adalah salah satu daripada wazan 2, wazan 3 dan wazan keempat. So di antara 2, 3, 4 ni macam mana nak mengenal, ya? Kita akan tengok konstruk dia, ya. Konstruk dia iaitu huruf selepasnya baris disukun, dan huruf yang kedua kata dasar tu mengambil baris bawah, dan huruf terakhir ialah nun, ya, baris hadapan. So daripada situ kita ketahui ini adalah wazan keempat, bukannya wazan kedua dan bukannya wazan ketiga. Kalau wazan kedua dia ada tasydid, ya, mim tu bertasydid. Ini tidak, so bukan wazan kedua, ya. Kalau wazan yang ketiga, selepas huruf pertama, ya, hamzah tu ada huruf mad alif, ya, yang mana sini tidak ada. Itu maknanya kita boleh tolak wazan kedua dan wazan ketiga. So maknanya dia ni adalah fi'il mudhari' wazan keempat, ya. So daripada tanda-tanda tu kita boleh mengenal dia, ya. So clearkan ni, kita buat penerangan di sini, dia adalah fi'lun mudhari' mim dot alif ra ain, ya, fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ini adalah bentuk apa? Maklum, ya, bentuk maklum.
Macam mana kita nak beza kita maklum dengan majhul? Kita sudah kenal tadi wazan keempat. Kalau dia wazan keempat, majhul, mim ni akan mengambil baris atas, ya, bukannya baris bawah. Ya, yu'manu na sebagai contoh, itu adalah majhul, tapi mim baris bawah mana dia maklum, ya. So kita tambah dia dengan maklum, ya. Dan wazan dia kita tahu tadi wazan keempat, wazan keempat. Okey. So banyak maklumat yang kita dah boleh dapat daripada situ, ya. Jadi praktis, ya, biasakan, ya, untuk mengeluarkan maklumat-maklumat tu supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal kalimah tu secara terperinci, ya, bukannya separuh jalan saja, bukannya 2-3 ataupun satu benda fi'il mudhari' saja, ya, tak cukup. Dan yang banyak, ya, ada pula maklum, ada majhul, lepas tu ada lagi wazan. Tu semua kena dicatatkan. Ya, kalau tidak nanti kita tak dapat membuat pembentukan kalimah jadi belum kenal habis lagi. Ya. Walau macam mana pun nampaknya sekarang ni 7.47, ya, kita dah sampai ke akhir sesi ni. Di antara tuan-tuan dan puan-puan mungkin tengah jam juga, ya. Kita berhenti di sini dulu, kita akan sambung, ya. Sambung besok, kita sudahkan penerangan tu dan kita akan sudahkan pembentukan kalimah ni. Yang ini kita boleh kita boleh simpan dia dulu dengan dalam screenshot, ya, dan besok kita akan sambungkan dia. Okey, kita buat catatan kalimah ini adalah daripada kalimah 16, 22, 1, ya. Kita ambil ayat saja, ya. 16, 22 cukup. Okay. Catatan, ya. So kita berhenti di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.